Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam bahagia, salam pertemuan untuk mereka yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Bagi mereka yang telah pun berbuka puasa, solat tarawih, alhamdulillah. Saudara, apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Amran Abi. Apa khabar saudara? Puasa hari ni macam mana? Nampak gayanya cuaca agak tenang sedikit ya saudara Amran Abi. Cuaca hari ini sejuk, dia taklah panas sangat, mendung ya saudara Sanusi Yusof. Begitu juga dengan saudara Satria Setiawan. Ayo ngoh. Ayo ngoh mesti orang Pahang dah. Begitu juga dengan saudara Zaiani. Waalaikumsalam dari Papar Sabah, orang Sabah. Bagaimana gamaknya ya berpuasa di Sabah. Terima kasih. Begitu juga Nenek Porak daripada Sabah hadir. Terima kasih. Saudara Syarul Azam, selamat malam, selamat berpuasa. Saudara Mat Tahir, saudara Mazuki Saad. Begitu juga saudara Sanusi Yusof. Waalaikumsalam. Saudara Jebat Pembela. Ni Jebat bila datang bela ni seronok. Saya ada semangat saudara. Begitu juga saudara Raja Kamal Raja Bazian. Apa khabar aku? Semoga orang Sungai Petani sihat, berbahagia. Saudara Awad Muhammad, terima kasih. Saudara Zailah Zakaria, Puan Zalilah Zakaria, saudara Abu Nem, Puan Anggrik Rimba, moga harum di halaman ya. Begitu juga saudara Akbir Tajuddin, selamat berpuasa. Puan Zaitun Wajib, Joka, saudara Ismail Abu Hassan, Fandi Najiha, Abu Nem, Rafi Kelapa Muda. Buka puasa dengan air kelapa muda sedap. Saudara Elimi, saudara Ami Basir, saudara Alam MSC, saudara Taram Syah Saleh. Apa khabar orang semua? Mudah-mudahan puasanya genap, sihat walafiat satu keluarga ya saudara Taram Syah. Saudara Kaidah Masrun, Susilawati Ahmad, Husin Morad, Muhammad Zailan, Puan Mary Ann. Apa khabar puan? Saudara Zack, saudara Abu Nem, saudara Zahid Ibrahim. Begitu juga dengan saudara Azam Husin, saudara Kelingking Panjal. Kelingking Panjai. Tak tahu saya bahasa macam mana tu. Saudara Zulkifli Zul, Khamis Nadi daripada Bahau. Clear Bahau. Terima kasih. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kerana malam ini ada pencerahan-pencerahan tertentu yang boleh kita bicarakan. Saudara. Baik, saya mulakan bicara kita seperti biasa, iaitu melaporkan kedudukan tentang COVID. Saudara, hari ini hari Khamis, malam Jumaat saudara, malam yang 1000 rahmat. Elok kita perbanyakkan zikir, perbanyakkan amal ibadat, kita memohon doa kepada Allah SWT agar dibahagiakan kita, selamat segala-galanya. Saudara selamat Len Haizir Kasim. Tanggal 7 April dan hari ini adalah 5 Ramadan. Saudara, ia merupakan hari yang ke-742 COVID menyerang negara kita. Menurut laporan daripada saudara Rio, hari ini nampak gayanya semalam ada peningkatan sejumlah 12,105 jangkitan dengan menjadikan jumlah terkumpul adalah 4,280,591 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona keseluruhannya lah saudara daripada 742 hari. Bagaimanapun sejumlah 4,083,183 sihat kembali, menerima rawatan, pulih ya. Tetapi laporan kematian semalam rupanya ada 32 kematian, menjadikan angka kematian keseluruhannya yang terkumpul adalah 35,192. Dan daripada laporan saudara Rio, terima kasih saudara Rio, hari-hari menghantar kiriman kepada saya. Rupanya semalam nampaknya banyak negeri yang ada peningkatan. Cuma yang masih lagi bertahan kurang iaitu Johor, di Kelantan, alhamdulillah 150 saja jangkitannya. Labuan, lain semua ada peningkatan walaupun tak banyak saudara. Cuma di negeri Selangor saja masih lagi ribuan, iaitu 6,783. Negeri-negeri lain semua di bawah 1,000. Cuma yang agak menggusarkan saya lihat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Jang, macam mana ni kau?
Hari ini semalam ada 826 jangkitan. Tinggi. Perak juga 622. Walaupun di bawah 1000 tapi masih lagi tinggi saudara. Dan keseluruhannya untuk bulan ini 6 April jumlah yang dijangkiti oleh virus corona sudah menyangkau 76,657. Baru 6 hari saudara. Sabarlah. Sebab itu saya sentiasa mengharapkan agar kita sentiasa menjaga kebersihan diri, merawat keluarga kita, pastikan kita terhindar. Kalau boleh, adakan penjarakan sosial. Kalau pergi ke pasar Ramadan tu, pastikan ada penjarakan sosial dan jangan bersentuhan. Itu saja yang boleh kita lakukan. Bila balik daripada membeli belah di pasar Ramadan, pastikan anda basuh tangan, sabun, yang terbaiknya mandilah saudara ya. Baik, itulah yang saya dapat laporkan setakat ini tentang kedudukan virus corona. Kita masuk segmen e-commerce. Bulan puasa, berusahalah untuk mencari rezeki yang halal dengan berniaga. Ingat saudara, 9/10 pekerjaan yang baik itu adalah dengan berniaga. Itu kata sabda junjungan kita. Kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Ya, saudara Adi Warna, saudara Wahab Mansur. Al-Azhar, dia tentulah dengan dia punya haruman setangi bakur. Di samping itu ada minyak wangi daripada Timur Tengah. Supaya kita pakai nanti bila nak raya ataupun bulan puasa pun eloklah kita menggunakan pakaian yang ada minyak wangi. Ya, saudara, ingat saudara, wangi-wangian itu adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Dengan Al-Azhar, jangan lupa rendang tok dan juga balu berdal. Itu produksi ibunya. Memang sedap saudara untuk makan sambil buka puasa. Samping itu, Al-Azhar juga memasarkan gula O. Itu tanpa kalori. Ini baik untuk mereka yang bimbang kepada penyakit kencing manis. Selain daripada Al-Azhar, saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dengan Siti Farehah, tentulah dendeng manis Siti Farehah. Sibukkanlah dia dengan biar dia tak menang tangan saya nampaknya saudara. Ramai teman-teman nak merasa menikmati enaknya dendeng manis Siti Farehah, makan dengan kanji ataupun porridge ataupun bubur lambuk. Memang sedap saudara. Dan untuk dapatkan tamar, buah-buahan, jangan lupa untuk di Lembah Kelang. Saudara yang tinggal di Lembah Kelang boleh berhubung dengan saudara Syauqi di talian 0123575707. Harganya, buah-buahan ini adalah buah-buahan dari luar negeri saudara, macam kiwi, ceri, anggur, buah tamar ataupun buah kurma. Memang kualitinya AAA dan harga di bawah harga pasaran dan buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Tapi jangan lupa saudara, dalam keadaan bulan puasa ni yang sedap sambil nak tunggu masa kita berborak, berbual ataupun tunggu untuk kita bersahur, popiah sira Lady Maria. Ini memang sedap, makan mengasyikkan saudara. Popiah sira Lady Maria rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi saudara Nizam di talian 0194351203. Supaya bolehlah pengantaran. Harganya murah, tak mahal mana pun saudara. Dan jangan lupa sahabat kita Zul, iaitu tokoh jamu kemaman. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di talian 0199170449. Beliau memasarkan antara produknya lah madu tualang gold special. Itu madu yang dihasilkan oleh lebah-lebah hutan tropika. Dijamin asli berkualiti. Ya saudara. Ia untuk meningkatkan imunasi antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan. Dan baik saudara untuk susulan, kalau saudara yang pernah dapat jangkitan COVID-19, dah baik, elok makan ataupun ambil madu tualang. Satu sudu saja saudara. Dan ia memberi tenaga kepada kita untuk kita berpuasa. Begitu juga dengan produk daripada saudara Zul, itu madu apple cider. Itu campuran madu Arab, madu tualang dan cuka apple. Saudara, ia membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, masalah penghadaman, asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Juga sesuai untuk saudara yang pernah dijangkiti oleh COVID-19 ni, minumlah sesudu sebagai pelindung. Elok saudara jadikan amalan.
Itu saja tentang e-commerce kita hari ini, saudara. Baik, seperti biasa, kita masuk dalam segmen naluri kehidupan. Kerana daripada Syahal radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya di dalam syurga nanti ada satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, iaitu pintu masuk bagi orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini lorong khas. Kalau saudara kita pergi ke luar negeri atau balik dalam airport, di airport, dia ada green lane. Ini green lane ataupun laluan khas. Di syurga nanti ada satu laluan khas, iaitu pintu Ar-Rayyan, iaitu untuk orang-orang yang berpuasa. Khas untuk yang berpuasa saja, saudara. Kerana mana-mana orang yang puasa, maka orang berpuasa ini, mereka akan berdiri menghadapinya dan tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain daripada mereka yang berpuasa. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang diizinkan melewati pintu tersebut. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-1896, statusnya adalah hadis sahih. Jadi saudara, sesungguhnya ujian daripada puasa ini amat besar dan kedudukannya begitu tinggi mulianya si Allah SWT. Malahan Allah menyediakan pintu khas untuk masuk syurga yang dinamakan Ar-Rayyan kepada orang yang berpuasa. Malaikat yang menjaga pintu tersebut akan menyeru dan memanggil orang-orang yang berpuasa untuk dimasukkan ke dalam syurga melaluinya, dan tiada yang lain yang dapat melaluinya melainkan mereka yang layak sahaja. Jadi pintu tersebut dinamakan Ar-Rayyan, ya, saudara Aslina, Puan Mariam Putih, Sensei Syukrin, ini daripada Instagram. Pintu tersebut dinamakan Ar-Rayyan yang berasal dari kalimah arai. Dan dari segi bahasa, ia membawa maksud titisan air hujan yang pertama. Itu rupanya arai itu adalah titisan hujan yang pertama. Ia seolah kiasan kepada orang yang berpuasa, apabila memasukinya akan hilanglah segala kehausan selama-lamanya, sebagaimana apabila kita sesat di padang pasir yang panas dalam keadaan kehausan, dan bila disebut saja air, maka setidak-tidaknya akan terasa kehilangan sukarnya, dahaganya kita. Bayangkanlah saudara, apabila kita dapat menikmati air tersebut tatkala kita kehausan. Al-Rayyan membawa maksud orang yang tidak merasa dahaga. Ia adalah kalimah atau sifat yang sangat sesuai kepada orang yang berpuasa. Maka berkata Mula Al-Qari, maksud Ar-Rayyan itu sama ada diri sendiri tidak merasa dahaga kerana terdapat banyaknya sungai-sungai yang mengalir dan buah-buahan yang berada di syurga, atau kerana yang sampai kepadanya atau masuki syurga itu akan hilang rasa dahaga pada hari kiamat. Syurga itu, saudara ingat, indah dan terlalu mahal harganya. Sudah pasti untuk memasukinya memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas kuasanya. Di bulan Ramadan ini, saudara, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mencurah-curah untuk hamba-Nya yang berpuasa, dan sudah disediakan kepada orang yang berpuasa satu pintu untuk memasukinya. Orang yang berpuasa Ramadan pada hari kiamat pasti akan masuk ke syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Oleh itu, saudara, ayo kita pertingkatkan ibadat kita sambil kita berpuasa. Jangan lupa kita berzikir, jangan lupa kita untuk sentiasa berdoa pada Allah SWT. Tambahan macam malam ini, saudara, malam Jumaat, malam 1000 rahmat. Berdoalah, saudara, dan lakukan yang terbaik untuk diri anda, bukan untuk diri saya, untuk siapa saja, saudara. Apa khabar Kak Lah Abisani, Saudara Osman Ramli, Puan Nurliza, begitu juga dengan Abdul Wahid Karim, Puan Hasnah, Puan Badariah. Teman-teman, sila like and share. Sebab ada teman-teman bertanya pada saya, kenapa dia tak dapat notification. Sebenarnya selepas 1 bulan atau 2 bulan, selalunya kalau saudara subscribe dengan Facebook, tiba-tiba memang dia selalu hilang. Jadi saudara perlu subscribe balik. Jadi jangan lupa subscribe, share, like, supaya anda sentiasa mendapat notification. Kalau ada masalah dalam Facebook, sila layari ataupun subscribe pula di Instagram. Jadi tak adalah bermasalah bila kita memberi pencerahan. Kadang-kadang
diganggu, boleh pergi ke Instagram, saudara. Baik. Kita santuni sedikit mutiara kata. Ini mutiara kata ini kiriman saudara Hibil. Itu merupakan nasihat emas daripada Imam Syafi'i. Katanya, bila kau tidak mau merasakan lelahnya belajar. Bila anda tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka anda akan menanggung pahitnya kebodohan. Kalau kita tidak mau belajar, rasalah pahitnya kebodohan. Itu adalah mutiara kata nasihat emas daripada Imam Syafi'i yang dihantar kepada saya. Sama-sama kita hayati mutiara kata tersebut, saudara. Baik. Seperti biasa, bila saya bermula dengan pencerahan, kita mulakan dengan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Hari ini, 7 hari bulan, insyaAllah 13 hari lagi. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan terlaksana. Jadi selagi wang tidak dapat, selagi itulah saya akan mengutarakan salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Tidak ada jemu, tidak ada letih, saya harus mengutarakan kerana ini adalah harapan rakyat, saudara. Dan kita juga mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja berlebihan. Kalau berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Yang terbaru adalah negara di Sri Lanka yang mengumumkan perintah darurat kerana negara tersebut sudah pun dalam keadaan yang muflis. Makanan tak ada, rakyat tak berduit, semua susah. Jadi untuk mengelakkan rakyatnya memberontak, maka pimpinan negara tersebut mewujudkan pemerintahan darurat di Sri Lanka, saudara. Tajuk perbicara kita malam ini adalah lenjannya kehidupan rakyat. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, si comel lote duduk bersantai, cantik bajunya berwarna jingga. Jual sate, iklannya sate. Begitulah hebatnya Melayu berniaga. Maksudnya sate itu ejaannya SATE, tapi iklannya SATAY. Kata Pak Nazil. Apa yang dimaksudkan tu, saya pun cuba nak menghayati, tapi Pak Nazil tak bagi pencerahan apa yang dimaksudkan. Hebatnya Melayu berniaga, jual sate, iklannya sate. Ya, saudara? Mungkin besok lusa nanti Pak Nazil akan menghantar kiriman maksud itu. Ya, saudara? Kemudian katanya lagi, kerbau balar memijak selut, tersangkut kakinya pada kayu. Sekerat ular, sekerat belut. Begitulah jadinya bahasa Melayu. Jadi Pak Nazil merasakan cukup terpanggil bila melihat bagaimana rencamnya bahasa kita ini dirojakkan dan juga tidak dipandang mulia oleh warga kita sendiri. Ya, saudara, kita harapkan agar pimpinan sentiasa ingat, cintailah bahasa kita, saudara. Bahasa menunjukkan bangsa. Baik, saudara, usai pantun Pak Nazil, kita masuk gedung ilmu sedikit, tak panjang pun. Kerana ini adalah culipan daripada buku yang dikirimkan oleh Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Kerana dalam ungkapan bangsa Melayu dahulu, ada menyebut, dia berkali-kali dia memesan supaya pemimpin mesti menjaga kemurnian sikapnya. Kerana warga bangsa amat berharap akan hadirnya pemimpin Melayu yang bukan pemimpin mulut. Dia kata pemimpin mulut. Apa yang dimaksudkan pemimpin mulut, saudara? Menjadi pemimpin sekadar di mulut. Kelakuan dirinya banyak yang tak patut. Laga melaga, hasut menghasut, beban di bahu tidak terangkut. Ini pemimpin yang mulut, dia bercakap. Dia bercakap saja, tak ada apa-apa pun, saudara. Tak ada tindakan. Jadi yang dia tahulah laga melaga, hasut menghasut. Beban yang di bahunya tidak pun terangkut, tak terpikul olehnya. Sumpah dan janji tidak diikut. Lidahnya munafik, hatinya berlumut. Jika dijadikan pemimpin, negeri akan kalut. Dijadikan tua, tak ada pengikut. Ini pemimpin yang di mulut saja, saudara. Dijadikan induk, sangatlah tak patut. Memimpin negeri kan kelang kabut jadinya. Kalau orang macam ini yang pandai bercakap saja, dilantik sebagai pemimpin, maka negeri akan menjadi kelam kabut, saudara. Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri. Ini adalah sekadar perkongsian. Sebab saya panggil gedung ilmu. Kerana itu adalah merupakan harapan pemimpin terdahulu. Dan seperti biasa juga, saya harus memberi peringatan. Mereka yang menyunting semula live saya ini,
dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab kerana saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan. Malahan apapun kiriman ataupun komen yang anda lakukan, jika ia bercanggah dengan peraturan Kementerian Penerangan dan Komunikasi, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab. Ya, saudara. Kerana saya tak mampu, saudara, nak memantau satu persatu semua tu. Cuma saya nak berpesan, ini adalah pencerahan politik yang menyantuni kehidupan rakyat. Matlamatnya tidak lain tidak bukan adalah sekadar memberi informasi agar warga kita sentiasa berinformasi. Paksi kepada pencerahan saya adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Nasri Makri ni dia semalam dia marah saya. Dia kata jangan saya berpura-pura dalam perjuangan. Hendaklah ikhlas. Betul Saudara Masri. Memanglah kadang-kadang sila hayati apa yang saya cakap Saudara Masri. Saya tak pernah pura-pura. Saya orang UMNO. Sebab itu cuma saya tidak maulah sentiasa bercakap itu nanti orang bosan. Semua saya nak menjelaskan ini pencerahan politik atas apa yang saya tahu. Selepas saya baca, selepas saya berbual dengan pimpinan-pimpinan tertentu, maka saya cuba memberi pencerahan. Tapi kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, Saudara Masri. Kita bukannya apa yang saya cakap tu saudara mesti ikut sepenuhnya. Tidak. Kalau tak bersetuju, sila argue ataupun nyatakan di mana yang saya tak bersetuju. Untuk saya boleh memberi pencerahan. Tapi saya kalau boleh jangan ada perdebatan. Saya tak bersetuju untuk berdebat ni tak ada apa pun hasilnya, saudara. Melainkan kita harus menyantuni setiap permasalahan itu secara harmonis. Harapan kita agar politik negara kita ini kembali pada suasana yang harmonis, politik yang matang, tidak bermusuh. Kena ingat, saudara, jangan kamu membenci orang sebenci-bencinya kerana khawatir sayanginya. Dan jangan pula kamu sayang ataupun mengagungkan seorang pemimpin itu setinggi-tingginya kerana satu ketika nanti mungkin anda akan membencinya. Jadi segala-galanya mesti bersederhana sikapnya, ya saudara. Saya selepas saya beri peringatan tadi, saya melihat, saudara, kerana berita harian telah pun melaporkan, saudara, ini tentang kehidupan rakyat. Berita harian melaporkan harga barangan terus melonjak. Ia seolah-olah di luar kawalan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Antara barangan yang terus naik adalah tepung gandum yang dulu dijual pada harga RM3 tapi sudah naik 50 sen kepada RM3.50 sekilo. Begitu juga dengan harga susu pekat, dijual pada harga RM3.80 satu tin, naik 60 sen. Harga sayur-sayuran turut meningkat dan dilaporkan harga cili sudah menjadi harga yang di luar biasa, iaitu sebanyak RM25 bagi 1 kilo. Sedangkan sebelum ini harga cili cuma berlegar pada kadar harga RM17 sekilo. Itu pun waktu itu sudah dikira mahal. Tapi hari ini sudah RM25. Harga ayam pula naiknya pada kadar RM10.50 sekilo. Berbanding harga kawalan yang ditetapkan oleh kerajaan, oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, iaitu RM8.50 sekilo. Dan akhbar tersebut mengingatkan kepada para pegawai di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna supaya memperketatkan dan melipat gandakan kawalan menjelang 20 April apabila pengeluaran wang daripada KWSP, kemudian pembayaran kepada bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan, maka dikuatiri saat itu harga barang terus melambung. Kalau dia dah naik, apalah artinya bantuan tersebut? Dapat duit pun nilainya terlalu kecil, saudara. Jadi kita kalau boleh kita tidak mahu apa yang berlaku di Sri Lanka itu terlibat pada kita ataupun terbabit pada kita. Di Sri Lanka sekarang rakyatnya sedang memberontak teruk, saudara. Supermarket dipecahkan, kedai-kedai, rakyat dah tak ada makanan. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan negara memikirkan secara serius. Saudara Nordiah Kamarudin, apa nak jadi dengan harga barang sekarang ni? Jadi menteri tak buat kerja. Saya tak tahu nak kata menteri tak buat kerja ke, buat kerja ke. Tapi apa yang keluar daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, semuanya logikanya ke laut. Saya hairan. Saya haraplah agar pimpinan negara, terutama yang amat-amat Perdana Menteri, minta serius menangani masalah ini. Saudara, jangan lupa, saudara, apa yang berlaku di Venezuela. Sekarang ni nak beli seekor ayam pun bawa duit 1 bakul. Sebab wang kita, mata wang nilainya semakin kecil.
Jadi saya juga mengharapkan, berdoa, janganlah negara kita ni sampai terjadi seperti negara Greece satu ketika dahulu. Muflis negara. Dan saya melihat ada peniaga pasar dikena, ini saya dapat laporan. Cuma saya terkejut jugalah, penjual ayam di Terengganu, sebab cara dia bercakap di pasar di Terengganu, dia dikenakan denda sejumlah RM500 oleh kompaun, oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jadi peniaga sebut ramai rupanya kena sebab harga ayam dijual pada harga RM10.50. Jadi bila ditanya kenapa harga naik, dia kata pembekal datang kepadanya memberi bekalan sebanyak RM8.70 sekilo. Dan harga yang ditentukan oleh kerajaan RM8.90. Takkanlah dia cuma untung 20 sen saja untuk sekilo ayam. Berapa banyak dia boleh dapat jual? Kalau 100 kilo dia boleh jual, baru dapat RM20. Ini sebab itu saya katakan, bukan masalah peniaga. Yang masalahnya adalah pembekal. Yang masalahnya orang tengah yang bermasalah. Sebab itu saya katakan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna dan Menteri Pertanian dan Makanan perlu cari masalah ini kepada akar umbinya. Jangan menyalahkan pada peniaga. Peniaga tak boleh buat apa. Kalau saudara marah dengan peniaga yang jual RM10.50, saudara juga akan marah pada orang jual makanan. Sebab dia datang tu pada harga RM8.70. Pembekal meletakkan harga RM8.70. Kamu nak jual berapa, terpulang pada kamu. Jadi kalau ikut kehendak kerajaan, RM8.90, untung 20 sen. Apa hal ni? Sepatutnya cari pembekal tu yang datang dengan lori bergetar-getar, yang membawa ayam masuk bergetar-getar. Itu yang dikenakan supaya kamu letakkan harga begini. Harga patut. Berapa harganya? Bincanglah. Jangan terus saman kawan ni. Saya kesian juga. RM500 dia nak dapat RM500 kalau jualan untungnya setiap kilo ayam tu 20 sen. Berapa tan ayam tu baru dapat RM500. Saya pun sedih juga. Ini perlu dipikirkan secara. Dan saya dapat juga satu kiriman daripada Pasar Ramadan di Pasir Putih. Pimpinan di Pasir Putih, khususnya di Kelantan. Tuan-tuan haji, tuan-tuan lebay, tolonglah. Ini katanya, saya tengok tu memang pun tempat yang dijadikan sebagai tempat berniaga Pasar Ramadan di Pasir Putih, berselut, air, becak dan sebagainya. Kenapa dijadikan tempat sebegitu sebagai tempat Pasar Ramadan? Tak ada ke tempat lain? Jadi orang nak berniaga pun tak boleh. Orang nak datang nak membeli pun becak sebecak-becaknya. Saya bersimpati dengan kakak-kakak kita yang berniaga. Nak mengangkut barangnya kat situ dalam keadaan lecak. Lepas tu orang nak datang. Jadi akhirnya orang tak datang, macam mana mereka nak maju dalam penjualannya? Ini jualan setahun sekali. Jadi saya haraplah kena fikir. Kalau sebelum kita ambil satu tindakan, fikir habis-habis. Jangan hanya sekadar melepas batuk di tangga. Dan katanya untuk sewa satu tapak RM500. Kenapa itu jadinya? Saya nampak bahawa rakyat terus ditekan. Rakyat yang cuba nak berniaga setahun sekali, nak dapat tapak kena bayar RM500. Tempat pula tu becak dengan air. Yang kawalan tak ada. Sepatutnya fikir tempat yang baik, yang sempurna, supaya orang boleh datang flow. Itulah sepatutnya begitu. Kalau tempat tu becak, orang nak makan, orang nak beli makanan pun orang takut. Khawatir pula dalam keadaan sekarang ni, COVID dan sebagainya. Jadi keadaan inilah yang saya lihat supaya pihak mereka yang berwajib, khususnya Majlis Perbandaran ataupun Majlis Tempatan di Pasir Putih, fikir-fikirkanlah. Saudara, ini satu hal lagi pula tu. Ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna kena serius. Kerana dikabarkan sekarang ni tular dalam media sosial bagaimana pemilik-pemilik kenderaan yang datang daripada negara jiran. Dia dua saja negara jiran kita ni, Singapura dan Thailand. Mereka datang membeli minyak. Kabarnya dengan banyak, penuh kereta. Jadi mesti ada mekanismenya. Orang untung sebab apa saudara? Kalau di Singapura, kalau mereka datang dari Singapura, petrol di Singapura, ron-ronnya dia yang kuningnya harganya $6 Singapura, $6. Kalau dijadikan dengan wang Malaysia, kalau 6 kali 3, dah RM18 satu liter. Sebab itu mereka datang ke Malaysia, beli. Ataupun di Johor. Sedangkan harga kita di Malaysia, ron sebut cuma RM2.05. Iaitu lebih kurang dalam
70 sen saja saudara. Duit dolar Singapura. Sebab itu mereka datang ke Malaysia isi minyak. Jadi yang menguntungnya mereka. Seharusnya pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna mengkaji mekanisme macam mana. Supaya jangan nanti pula minyak pula tak cukup. Orang beli banyak-banyak daripada Thailand pun sama juga. Sebab saya dapat senarai harga minyak di pasaran negara luar ya. Contohnya di Singapura, ni proratanya petrolnya $9. $94 bagi satu liter dan diesel $8.49. Di Laos, ini dengan mata wang Malaysia, kita convert jadi mata wang Malaysia. Laos RM7.07 untuk petrol dan RM5.63 untuk diesel. Filipina RM6.22 untuk petrol, RM6.12 untuk diesel. Di negara Cambodia, ini yang dekat sekitaran Asia ni, RM6.04 untuk petrol, RM5.52 bagi diesel. Di Thailand, RM5.97 petrolnya dan RM3.77 diesel. Vietnam, RM5.48 untuk petrol, RM4.40 diesel. Myanmar, RM5.46 bagi petrol, RM5.56 diesel. Indonesia, RM3.79 petrol, RM4.04 diesel. Arab Saudi, RM2.62 untuk petrol, 71 sen diesel. Sedangkan negara kita, RM2.05 untuk petrol dan RM2.15 diesel. Brunei, RM1.66 untuk petrol dan 97 sen untuk diesel. Jadi bila harga negara kita ni murah, mungkin bot-bot nelayan datang isi minyak untuk negara luar. Jadi kita memberi subsidi sebab minyak di negara kita ini adalah minyak yang bersubsidi untuk rakyat. Jadi kita menanggung memberi subsidi pada orang luar. Hari tu orang tua inilah yang bising cakap termasuk dengan kelulusan Syirim. Kan dah kena sekarang Azrul. Ya, saya bercakap terus terang, betul saudara Azrul Ahmad. Saya bercakap, saya minta sebab saya tak bersetuju kalau dengan ini tentang, sekejap lagi saya akan ulas benda tu. Kemudian saya nak jelaskan, saudara Azrul Ahmad, okey, sila dengar penjelasan saya sekejap lagi. Saudara tentang Kementerian Pertahanan telah mengumumkan bahawa masyarakat kabinet telah mengesahkan bahawa bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada kaki tangannya dan RM250 kepada pesara kerajaan yang diumumkan Perdana Menteri turut merangkumi pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Jadi dijangkakan seramai 120,615 orang pegawai dan anggota tentera yang sedang berkhidmat serta lebih 200,000 orang veteran ATM bakal menerima manfaat bantuan khas kewangan Aidilfitri. Jadi warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Perdana Menteri. Memanglah orang berbudi kita merasa, saudara. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Saudara, petang tadi juga, saya nak, ini masih lagi tentang rakyat. Saudara Abdul Wahidah Karim, perkara ini terjadi kerana tidak adanya koordinasi antara kementerian yang menjadi mangsanya ialah rakyat tempatan. Betul. Tidak ada koordinasi. Saudara. Dan petang tadi saya masih lagi menerima kiriman perkabaran daripada Tuan Haji Ramli. Beliau merupakan yang di-Ketua Pertubuhan Melayu Keluang. Katanya ada sebuah keluarga yang tidak terduga hadirnya suasana malang dalam keluarga tersebut. Suami bagi keluarga tersebut berusia 60 tahun, suaminya hilang pendengaran, dah tak dengar cakap. Sementara isterinya pula hilang penglihatan, buta. Dalam keadaan tersebut, dia juga terpaksa menyara dua orang anak. Seorang anaknya itu iaitu ibu tunggal. Ibu tunggal ni pula ada 6 orang anak. 2 daripadanya tu OKU dan satu lagi mengidap penyakit leukemia. Sementara seorang lagi anaknya juga dalam keadaan OKU. Jadi amat menyedihkan katanya bahawa setelah dikaji, beliau pergi ke rumah sebagai yang ketua Pertubuhan Melayu Keluang dan dapat berita begitu, dia sendiri pergi ke kawasan, ke rumah keluarga tersebut, memang sah, tidak mendapat apa-apa bantuan pun. Dan keluarga tersebut menetap di kampung Bukit Batu dalam Dewan Undangan Negeri Macap.
Ini kawasan yang amat berhormat Perdana Menteri, yang amat berhormat Menteri Besar. Saya amat mengharapkan kalau ada kaki tangan ataupun pegawai yang amat berhormat Datuk On Hafiz, Menteri Besar yang baru, jika mendengar pencerahan saya malam ini, silalah hadir ke kampung Bukit Batu dan bertemu dengan Pak Cik sebut. Ini amat diharapkan bulan baik ini saudara, bulan yang penuh rahmat ini, berilah sinar kehidupan kepada mereka. Dan kalau boleh jangan adalah birokrasi, kerana tak dapat. Jadi selaku yang di-Pertua Pertubuhan Melayu Keluang, kata Tuan Haji Ramli, beliau terpanggil untuk melawat kawasan bersama jawatankuasanya dan mereka dapatlah mengumpul sedikit wang yang termampu. Tapi bukanlah dapat menyara macam mana yang kerajaan berikan. Jadi diharapkan agar pimpinan negara, pimpinan negeri Johor dapat membantu, terutama yang amat berhormat Menteri Besar. Kerana itu kawasan Macap adalah kawasan yang amat berhormat Datuk Seri On Hafiz. Saya mendoakan agar ada sinar bagi keluarga sebut. Baik saudara, ini kita bercakap tentang pelitup muka. Sebenarnya kata daripada ini bukan kehendak Kementerian Kesihatan. Ini adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Dia kata berkuat kuasa pada 4 Julai akan datang, iaitu penghilang atau pengimport pelitup. Penghilang atau pengimport pelitup muka yang perlulah membuat perakuan atau pemenuhan perakuan daripada SIRIM. Dan juga yang bertaraf antarabangsa bahawa alat tersebut selamat digunakan. Saya menyatakan dulu, memang saya bercakap, kalau tak ada dia piawai dia macam apakah? Kerana adanya harga-harganya tidak terkawal. Penandaan MS SIRIM hendaklah diletakkan pada kotak atau bungkusan yang mudah dilihat oleh pengguna yang menunjukkan alat pelitup tersebut mematuhi, berkualiti dan selamat digunakan. Itu yang saya wawarkan, itu yang saya suarakan. Kita minta supaya SIRIM memantau. Kerana dalam perintah perihal dagangan, itu pelitup muka bukan perubatan 2022 ini telah diwartakan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Itu pada 5 April lalu. Inilah yang sering saya katakan 2 minggu lalu berhubung SOP kemestian memakai pelitup muka yang dibimbangi hanya sekadar pakai tanpa ada kebaikan. Jadi apa boleh pakailah yang selapis ke 2 lapis dan sebagainya. Dan cuma kita tidak menjangkakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri tiba-tiba buat pula kewajipan kalau tak ada tu maka dendanya sampai 100,000. Sebenarnya bukan kepada pengguna. Kita sebagai pengguna berhak dilindungi. Jadi mereka yang mengimport, yang memasarkan pelitup tersebut mesti mendapat piawaian daripada SIRIM. Ini kerana selama ni mereka banyak ambil kesempatan. Ada jual face mask tu ataupun pelitup ni, ada yang yang jenis satu lapis tapi kata 3 lapis harganya. Dia tak menentu. Yang terkesan kita sebagai pengguna. Itu yang saya wawarkan mesti dapat daripada SIRIM. Bukan kita kena pergi jumpa SIRIM. Bila kita pergi beli alat itu, mestilah ada pengesahan daripada SIRIM, ini selamat, sesuai dipakai. Tapi janganlah pula kerana dapat saja SIRIM itu, maka harga pula melonjak. Ini satu hal lagi. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna mesti memantau sepenuhnya. Saudara Zulkifli, ada sebabnya ni nak naik harganya. Syarikat tentu saja dia beri lesen, kemudian cari salah pengguna. Pakai tak ada, kena cari. Saya sebenarnya saya tengok bab pelitup ni di England tak pakai dah. Tapi kita masih lagi menekankan mesti. Jadi yang untungnya siapa? Yang untungnya siapa? Saya mewawarkan keadaan begini. Jadi kakak kolamo semua salah bakau. Saya tak gitu. Di Singapura dah tak wajib pakai face mask. Begitu juga di negeri Eropah. Saya setuju betul Saudara Mazin. Kenapa kita yang kalut semacam? Yang saya suarakan, tiap-tiap sesuatu yang nak disyaratkan rakyat menggunakan mesti ada piawai dia. Ini tidak boleh beli dekat 7-Eleven, boleh beli dekat Speedmart, boleh beli kedai runcit, boleh beli mana-mana boleh beli. Apakah ia selamat? Yang saya persoalkan, apakah ia selamat untuk pengguna? Dan sekarang ni kita dah berada dalam suasana endemik, bukan pandemik.
Saudara, itulah. Jadi saya memberi pandangan ni kadang-kadang orang salah dengar. Jadi kadang-kadang beginilah yang membuatkan akhirnya kita rakyat tak menentu. Mereka lah menjadi korban kepada suasana yang dicetuskan oleh pimpinan. Wajib buat itu, wajib buat ini, tapi tidak diperjelaskan secara tuntas. Sepatutnya bukan dikenakan pada pengguna, dikenakan pada pengedar. Mereka yang menjual mesti dapat sirim pengesahan. Tapi jangan pula dah dapat pengesahan sirim, harganya melonjak. Mestilah harganya, harga berpatutan lah, kena kaji betul-betul lah. Kalau selama ni boleh jual dengan harga RM1, sepatutnya kekal RM1 lah. Bukan kerana ada cop sirim tu naik sampai RM5. Ini jadi kayangan lah. Pelitup kayangan pula nanti. Itu pandangan saya, saudara. Ya. Saudara Mahathir Haji Ahmad betul, flip-flop. Segala-galanya sekarang ni tak menentu, flip-flop. Okey, saudara, itu keadaan antara kita dengan rakyat, apa yang dihadapi oleh rakyat. Segmen ini, kita masuk kita sekejap. Relax kan. Tenangkan fikiran, kita santun pula sepanjang jalan kenangan. Saudara jangan marah. Saudara Mokhtar Azrul Ahmad tahu menyoal, saya tak apalah. Dia menyoal sekitar penjelasan. Jadi saya kata cara dia menyoal pun dengan baik. Dia tidak menyoal dengan bahasa yang tidak baik. Jadi saya perlu memberi penjelasan. Pelitup muka boleh beli di kedai bandar. Barang terpakai. Itu Pak Cu, itu keadaannya. Jadi bila ada sirim tu, semua orang boleh guna. Baik, saudara. Kita lupakan sekejap. Kita masuk sepanjang jalan kenangan. Kita bercerita. Mengenang kembali, mengimbau masa silam. Saya sering mengatakan, sekaya mana pun kita, saudara, tidak mampu membeli masa semalam. Kerana hari ini, saudara, dah 5 hari dah berpuasa. Saya tadi bila pergi ke masjid, tergenanglah air mata ni, teringatkan. Tiap-tiap kali hadir bulan puasa, teringatkan Allahyarhamah ibu saya, Allahyarham bapa saya, Allahyarham abang saya, Allahyarhamah kakak saya. Mereka semua telah pun meninggalkan kita. Tinggallah kita terkontang-kanting di alam yang fana ini, saudara. Bagaimanapun, kita sama-sama berdoa lah agar ditemukan nanti pada 10 malam terakhir, kita dapatlah kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar. Saya, jadi, kalau masa di kampung dululah, ini kita cerita waktu saya di kampung. Tak ada di sini, tak ada lah. Tadi saya tengok cucu-cucu saya sibuk nak memasang api lup-lap. Orang botol kata sekejap ada, sekejap tak ada. Lampu sekejap ada, sekejap tak ada. Itu lampu lit lap loh. Dah ya. Jadi saya teringatlah masa dulu-dulu kecil-kecil. Inilah masanya seronok saya kita membuat lampu panjut. Ini kadang-kadang anak-anak muda sekarang ni tak tahu. Dulu kalau di Kuala Kangsar dulu macam ada pesta. Pesta lampu panjut. Jadi tiap-tiap rumah dihias dengan dengan lampu-lampu yang direka bentuk. Kadang-kadang macam tanglung pada bulan dan bintangnya. Lepas tu selamat hari raya lah. Tapi bukan dengan gunakan kuas elektrik, tidak. Dengan pelita. Panjut lah, ini pelita panjut, saudara. Dan kalau rumah tu terhebat, maka pegawai ataupun jawatankuasa daripada majlis daerah Kuala Kangsar, dia akan memilih sebagai rumah terbaik yang menyediakan panjut. Ada hadiah pula tu. Tapi di kampung saya tak ada begitu. Cuma kami berlumba-lumba untuk buat pelita panjut. Pelita panjutnya kita letakkan di pangkas simpang. Malam puasa aja dah adalah satu pelita tu. Kalau ada simpang jalan tu, situ satu, ujung sekali satu. Tapi bila hampir malam 7 likur, maka bertambah banyak lagi lah. Pelita ini kreatif, saudara. Kita buat daripada buluh. Sumbunya daripada tali guni. Kita panggil tali guni ya. Dan dia punya pemegang sumbu tu adalah daripada tin susu. Kalau saya beli tengok tin susu tu, kita keluarkan dia punya penutup dia tu, digunting jadi dua, digulung-gulung jadikan tempat untuk meletak sumbu. Lepas tu simpan letak kat dalam buluh tu, baru diisi minyak, maka menyalalah. Itu dulu-dulu saya. Ada yang 3 lampu, ada yang 4 lampu, kadang-kadang panjang. Tapi buluh bukan buluh lemang, saudara. Ini dia gunakan buluh Cina, dia panggil. Saudara mesti ingat. Saudara Sani Mu'ez, saya di Sarawak, cakap beruntung pelita, Datuk. Beruntung pelita ya.
Pelita itu digunakan. Saudara Ayah Sofian, apa khabar Yan? Saya mengenang zaman-zaman dulu. Seronoknya kita bila hadirnya bulan puasa ni saudara. Tapi semua itu dah tak ada. Semua itu sudah hilang. Hanya sekadar tinggal kenangan. Masih terbayang macam mana kecil-kecil. Anak-anak kecil dulu begitu kreatif saya. Buat pelita panjut ni sendiri. Bukannya untuk anak-anak muda usia 30 tahun. Tidak. Anak-anak kecil umur 12 tahun dah pandai dah. Dah tahu cari buluh. Bermiang lah cari buluh dulu. Buluh tu pula ada jenisnya yang tahan. Kalau tak tahan nanti kena 4-5 hari dia kecut. Jadi buluh tu yang tahan. Lepas tu dipasang, diletakkan di atas dua tiang. Kena carilah kayu bakar atau kayu getah. Begitulah keadaannya. Saudara Cik Pauzur, Cik Omar, buluh minyak. Ada orang panggil buluh minyak. Tapi kampung saya panggil buluh Cina. Saudara ya. Saudara bersamalah. Saudara tu pasang pelita ikut budaya Hindu ke? Tidak. Kita bukan ikut budaya Hindu. Sebab kadang-kadang kita ni tersilap. Memanglah. Waktu di Bali mereka memang pasang lampu sebagainya. Kita sepanjang bulan Ramadan. Dan bila malam 7 liku berhampiran dengan hari raya tu bertambah semarak lagi. Semangatnya, seronoknya kita menyambut kehadiran yang akan datang sinar Syawal. Jadi bukan budaya Hindu, ini budaya kita dulu. Saya saudara Joka, saudara dari Taiping gunakan buluh tok. Buluh betul. Kita menggunakan buluh. Setengahnya daripada macam di Kuala Kangsar tempat lain tu dia gunakan tin. Tin ini adalah tin daripada tin sip susu. Dulu pot susu tu kecil ya. Jadi pot susu tu jadikan pelita. Bukan beli macam sekarang. Sekarang ni macam ada yang siap dengan bersangka apa semua dah. Itu dah moden. Tapi tidak ada kreatif. Yang dulu-dulu tu ada kreatif, cantik saudara. Dia punya ukiran ya. Macam bulan dan bintang. Ada 5-6 pelita di sepasang keliling tu, maka digantunglah di hadapan rumah. Saudara, tempat sumbu dibuat daripada pancur susu getah. Ada orang ambil pancur susu getah. Tapi kita takkan nak ambil. Marahlah mak pula. Mak tu nak motong getah macam mana? Kena buat sendiri saudara. Saudara Mahanu Haji Ahmad, tali jut. Kampung saya panggil tali guni. Tali jut. Kali tu dia berbulu-bulu tali tu yang selalu kita ikat barangan. Kampung saya kami panggil tali guni. Digunakan tali guni itu sebagai sumbu. Jadi masukkan tali itu dalam dia punya tempat sumbu dia, masuk ke dalam ada minyak. Minyak dulu 1 botol 10 sen. Iaitu minyak tanah saudara. Saudara Salim dan Samdin, jangan marah saudara ni. Bulan-bulan puasa tak baik nak marah tu. Saya cuba nak memberi pencerahan. Dulu pakai minyak tanah, sekarang ni minyak diesel. Itulah. Kalau minyak petrol, menyambau lah pula. Kita dulu pakai minyak tanah. Minyak tanah kita dulu 1 botol. 1 botol tu harganya 10 sen. Bolehlah dapat lebih kurang untuk dalam 10 pelita. Kuala paling meriah, ada pertandingan. Betul, saudara Mahano Haji Ahmad, memang itu orang Perak dia pergi Kuala lah. Itu di Kuala Kangsar. Area kawasan Kuala Kangsar memang meriah. Di samping itu ada pula pertandingan tembakan meriam. Tapi mereka tidak menggunakan meriam tanah. Kampung saya gunakan meriam tanah. Itu dikorek dari meriam tanah. Lepas itu dibuat macam keranda kecil. Adakan lubang dari situ. Isi dengan buluh Cina tu yang selalu kita main letup-letup. Itu tempat sumbu nak cucuk. Kemudian diletak di tanah, sebelah tanah tu dia letak batu besar saudara. Kadang-kadang saya hairan, usia saya waktu itu umur dalam 11 tahun, 10 tahun boleh angkat batu yang besar. Sedangkan cucu-cucu saya untuk angkat batu yang kecil satu bata pun rasa berat, saudara. Saudara Mano Haji Ahmad, jelaga lubang hidung itu biasalah saudara. Memang berjelaga lah lubang hidung kita. Hitam. Bila mandi tak adalah masalah saudara. Ya seronoknya kita meriam ya saudara Mak Syukri. Kemudian ada pula pakai tin Milo pun ada. Kalau yang gunakan tin Milo tu kita panggil meriam katak. Dia kecil pop, bunyi tak kuat. Ini kalau kita gunakan meriam tanah tu, satu kampung bergegar saudara. Ini kenangan semasa sama-sama di Kampung Setiawan saudara Jacob Aslam. Ya betul saudara. Saudara Jacob Aslam dekat mana di Kampung Setiawan ni, berceritalah sedikit. Dan saya harap agar generasi hari ini betul saudara Ashalin agar meneruskan budaya kita dulu saudara.
Dan yang paling wow lagi saudara, ni cerita ni, Allahyarhamah wan saya. Wan ni nenek lah. Saudara, itu Meriam Kabat, saudara Salim Denan. Arwah wan saya dulu, bila nak dekat saja bulan puasa, bulan raya, dia akan pastikan rumpun serai wangi disiram supaya segar. Kerana bila datang malam hari raya, arwah ni Allahyarhamah wan saya, tu nenek saya ni, dia bidang kampung, dia akan potong daun-daun serai wangi ni, dia akan rebus. Gunakan satu periuk besar, dia rebus air serai wangi ini. Untuk apa tu? Pagi besok, maka saya dimandikan dengan air serai wangi. Kerana air serai wangi ni, aromanya tu menyegarkan badan kita dan wangi. Maklum sajalah masa tu mana ada minyak wangi, odorono ke, deodorant ke, tak ada saudara masa tu. Jadi bila mandi air serai wangi tu, satu badan wangi. Kalau ada pun saya ingatlah, Allahyarhamah kakak saya, dia pakai minyak wangi Santalia. Kalau saya ingat, saya masih ingat lagi, 50 tahun dulu, minyak wanginya Santalia. Selepas Santalia, minyak wangi Topaz. Kalau saudara ingat, warna putih sikit. Bau dia memang, aroma memang seronok. Dan kalau lelaki selalu pakai Brut. Apakah saudara masih ingat lagi tentang minyak wangi aroma Brut? Dan ada juga menggunakan Old Spice. Itu Allahyarham bapak saya, dia pakai Old Spice. Itulah kita dulu-dulu. Cuma kami Sarawak Raya ada pertandingan menyumpit. Saya tak tahu yang menyumpit macam mana tu saudara Azhar Rabu. Silalah nyatakan pada kita, kita berkongsi cerita. Di Sarawak beli kabat 20 sen boleh tembak banyak kali. Ya saudara pakcik, pakcik film kru. 20 sen kabat tu dapat lebih kurang dalam setengah kati. Dia toke Cina kat kedai tu, saya panggil siadai. Adai akan bagi satu kati 40 sen. 20 sen setengah kati. Tapi kalau boleh, kita tak mau kabat yang besar seketul, kalau nak yang hancur-hancur. Pergi ambil 2-3 biji, boleh digunakan 5-6 kali tembakan. Berdentum-dentam lah meriam kabat kita. Kabat susah sekarang ni. Sebenarnya Saudara Muhammad Azhar ada, bukan tak ada. Kalau saya pergi ke kedai, setengah kedai, dia ada jual. Minyak wangi cap duyung. Saudara kamu zaman. Minyak wangi cap duyung saya tak jelas. Tetapi yang saya tahu, minyak wangi yang Allahyarhamah kakak saya pakai adalah jenama Santalia. Memang wangi sewangi-wanginya. Saudara ayahanda Ishak, saya sampai sekarang masih guna minyak wangi Brut. Kenapa tidak tukar? Sila hubungi Al-Azhar. Minyak wangi daripada Timur Tengah. Amir Al-Khud. Lah ni dah lebuh dah nak cari serai wangi Brut. Brut megah benar lah saudara Jacob. Memang serai wangi pun susah nak cari. Sebenarnya serai wangi itu cukup baik untuk aroma kita kalau kita mandi saudara. Untuk kulit-kulit, mesti bersih. Alhamdulillah, mungkin kerana Allahyarhamah wan saya panggil wan lah. Wan tu dia bidang kampung. Wan ni adalah nenek saya. Dia tahu herba-herba yang baik. Jadi cucu kesayangannya ni dimandikan dengan serai wangi. Jadi saya tidak pernah ada jerawat di muka saya. Itu dia saudara, serai wangi ya saudara. Dan satu perkara lagi, ini yang paling wow. Allahyarham bapa saya sering berpesan, anak-anaknya tidak dibenarkan mendirikan rumah tangga 2 bulan menjelang kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Artinya lagi sebulan nak puasa ataupun 2 bulan lagi nak puasa, anak-anak dia, keturunan dia tak bagi untuk mendirikan rumah tangga. Kenapa? Jawablah sendiri saudara. Tapi saya tahulah. Sekarang dah tua-tua ni barulah saya faham kenapa tak bagi. Rupa-rupanya kerana untuk memastikan anak-anaknya sentiasa berpuasa. Kalau tidak, asyik batal puasa saudara. Okey saudara, itulah yang saya dapat terkenang-kenang zaman dulu, cerita kabat. Dan kalau saudara ada bahan, sila hantar kiriman, kita berkongsi. Cuma sekarang ni saya ingin menyantuni bab politik. Okey saudara, dalam suasana politik ini, kita dah hairan, kita nak bertanya lah kepada macam mana yang dilontarkan oleh Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Ashraf Wajidi. Dalam culipannya, dia kata pendahan Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa bekas Perdana Menteri ke-8, Datuk Seri Muhyiddin, ada meminta sokongan dalam usaha untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi, maka ini telah menjadikan perbualan di kalangan orang politik. Jadi, beliau selaku Ketua Pemuda, Datuk Ashraf Wajidi, turut berkongsi pandangan mengenai perkara tersebut. Cuma katanya, apakah jaminan negara akan stabil jika apa yang berlegar
dan pelbagai desas-desus yang sebar hari ini, termasuklah kemungkinan berlakunya pergabungan parti-parti tertentu dalam usaha untuk mengalahkan Barisan Nasional. Apakah boleh dijamin? Jadi Dr. Mahathir dedahkan katanya Tasimuddin, orang yang menikamnya dari belakang, kini merayu minta sokongan untuk kembali jadi Perdana Menteri. Kemudian jadi pula dikatakan akan bertemu juga dengan Dr. Mahathir. Parti Keadilan pula sudah menampakkan perpecahan. Ada dua kem. Ini dalam pertandingan merebut jawatan timbalan Presiden antara Rafizi dengan Datuk Sri Syafuddin Nasution. Kita tak mau mengulas tentang parti mereka, tapi kita nampak ada perpecahan. Jadi apakah boleh diadakan kestabilan politik dengan parti-parti politik yang ada, yang bukan UMNO Barisan Nasional ini, dalam keadaannya berpecah belah? Itu masalah dia. Ada orang bertanya, ini sebenarnya 2-3 hari lepas ada orang bertanya lagi, bagaimana dengan kedudukan Khairi Jamaluddin? Apakah beliau akan tetap bertanding? Ada pula mengatakan bahawa Khairi akan diletakkan bertanding di Port Dickson. Tidak lagi di Rembau, kerana Tok Mat akan bertanding di Rembau. Sebab itu sekarang ni nampak gayanya sudah ada serangan terhadap Tok Mat. Macam-macam cerita yang dulu-dulu boleh korek balik. Saudara Pemat Semana, cerita dulu-dulu 2 bas. Besok kita cerita lain. Ini cerita politik saudara ini Mat Semana. Sebab hari ini saya melihat bahawa serangan kali ini teruk terhadap pimpinan UMNO. Datuk Najib kena, Datuk Zahid kena, dan sekarang ni Tok Mat. Dan mereka menanti waktu untuk menyerang Ketua Pemuda, Ketua Puteri dan Ketua Wanita. Itu percaturan mereka. Jadi rakyat harus berhati-hati. Saya dah bercakap berkali-kali bahawa UMNO tidak seharusnya dijadikan parti pembangkang. Sebab sejak ia dilahirkan, sejak ia diwujudkan, UMNO memang diharapkan untuk menjadi parti pentadbir. UMNO should lead, is not to oppose. UMNO bukan untuk jadi pembangkang. Kerana kalau jadi pembangkang, negara kucak-kacir. Sebab betul, saya bersetuju dengan pandangan anda. Selama 60 tahun, ada juga kebejahatan berlaku, tidak dinafikan. Tetapi terbukti apa yang disantun oleh UMNO menepati kehendak rakyat. Jadi dalam keadaan begini, seharusnya UMNO mesti dipertahankan. No two ways about it. Cuma hari ini juga saya agak kecewa. Kecewanya apabila rang undang-undang anti lompat parti tiba-tiba sepatutnya dibawa lusa. Besok hari Sabtu, lusa hari Ahad, Isnin. Dah katanya ditangguhkan. Jadi inilah saya katakan, rakyat akan melihat ini apa hal ni? Macam chip more, sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Hairan kita. Macam mana sekarang ni orang nak tunggu apakah rang undang-undang ini boleh terlaksana. Kerana apabila katanya kabinet seolah macam tak bersetuju. Jadi akhirnya Perdana Menteri pun ikut jugalah kehendak kabinet. Sedangkan semua orang tahu yang dalam kabinet tu berapa ramai adalah kalangan mereka yang melompat. Sama ada jadi menteri atau timbalan menteri. Kalau diharapkan dari mereka, tentulah mereka tidak bersetuju. Kerana ini kena batang hidung mereka. Sebab itu menurut Wan Junaidi, rang undang-undang itu tidak akan dapat dibentangkan dalam sidang khas ini. Sebaliknya, ia dihantar balik untuk kajian lanjut ke atas definisi lompat parti. Ini amat mengecewakan. Mengikut kata Menteri Jabatan Perdana Menteri yang jaga haiwan undang-undang, Datuk Wan Junaidi, memang ia telah ditangguhkan. Jadi, walaupun sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Sabri katanya mempengerusikan mesyuarat mengenai rang undang-undang itu pada ahad ini, di mana semua ahli parlimen dan senator dipanggil untuk memberi penjelasan. Tapi nampak gayanya tak ada. Kalau ini tidak berlaku, kenapa begitu? Sebab itu yang berhormat Presiden UMNO, dia menzahirkan kekecewaan yang teramat. Kerana dia mendesak supaya pembentangan rang undang-undang anti lompat parti tidak boleh ditangguhkan lagi dan perlu disegerakan. Menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata UMNO adalah parti paling terkesan apabila terdapat ahli parlimennya yang melompat parti selepas Barisan Nasional tewas pada PRU 14 lalu. Jadi, media melaporkan bahawa kerajaan tidak akan meneruskan rancangan untuk membentang dan meluluskan rang undang-undang pindaan perlembagaan yang bertujuan untuk menghalang ahli parlimen daripada lompat parti. Kabinet juga hari ini memutuskan untuk membentangkan rang undang-undang bagi meminda beberapa bahagian daripada perlembagaan persekutuan yang akan membolehkan perundangan anti lompat di masa akan datang. Jadi justru itu kelewatan ini seolah tidak ada keseriusan. Jadi reti sekarang ni masih lagi nak bela katak.
Malah menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata kurang keazaman politik pimpinan untuk menggubal, membahas dan meluluskan rang undang-undang anti lompat ini. Apakah kita masih lagi mahu memelihara katak-katak dalam percaturan politik kita ni? Jadi katanya penangguhan itu, penangguhan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga akan mengecewakan rakyat yang sudah lama menanti undang-undang tersebut dilaksanakan. Datuk Zahid mengatakan bahawa persefahaman kerajaan sedia ada di antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan perlu dinilai semula kerana dilihat kurang tegas dalam usaha untuk mempercepatkan pembentangan dan meluluskan undang-undang. Jadi sudah pasti ia juga merupakan satu tamparan. Menurut Presiden UMNO, dia kata ini juga merupakan satu tamparan hebat terhadap PH yang membuat persefahaman dengan kerajaan yang sebenarnya mereka bimbang tak mampu dan tak bersedia berdepan dengan PRU jika Parlimen dibubarkan. Oleh itu, sudah tiba masanya UMNO dalam kerajaan mesti tegas menangani isu ini sebelum menambahkan lagi kemarahan yang mahu undang-undang lompat parti ini disegerakan. Walaupun Hamzah Azroni dia kata mestilah diperincikan dan sebagainya. Bagi kita tidak mahu lagi politik negara kita ini diladani oleh katak-katak. Kalau kita nak menghadapi musim pilihan raya akan datang, cukup-cukuplah. Dah letih dah rakyat tengok lompat-melompat ini tidak menjamin kestabilan. Saya agak kecewa jugalah bila akhirnya kita menantikan hari Isnin akan ada undang-undang pindaan rang undang-undang anti lompat. Ini mengecewakan tentulah Datuk Azrina Osman. Malahan MCA pula dia menggesa. Pimpinan MCA dia mahu, menurut Siswa Agungnya Datuk Chong Sin Woon, dia kata mesti dipercepatkan. Nak cepat macam mana sekarang ni ditangguhkan. Tak tahu bila pula permasalahan orang lompat parti ini diadakan. Apakah diadakan selepas pilihan raya ataupun sebelum pilihan raya. Saya lihat dengan keadaan begini, jalan lain tak ada. The only way. Sebab itu saya kata no ways about it. Tidak ada jalan lain melainkan kita harus pergi ke pilihan raya umum yang ke-15. Segerakan pilihan raya, kita selesaikan pilihan raya ini dan kita laksanakanlah segala rang undang-undang yang perlu kita lakukan. Lain tak ada adalah lestari agar politik kita ini politik yang benar-benar bermaruah supaya rakyat menghormati setiap ahli-ahli parlimen itu tidak lagi mendapat gelaran sebagai katak-katak lompat kijang, lompat jauh, lompat dekat dan sebagainya. Kita tak mahu lagi hadirnya pemimpin yang disaluti ataupun dilihat sebagai lompat-melompat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Terima kasih.